Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video hari ini adalah mengenai pengalaman aku tinggal bersama India Muslim di New Delhi. Setelah 3 minggu mengembara di Afghanistan, akhirnya tibalah masa untuk aku pulang semula ke Malaysia. Jadi aku ambil flight Come Air, iaitu syarikat penerbangan Afghanistan, untuk ke New Delhi. Jadi ini adalah salah satu route yang paling murah lah untuk ke Afghanistan. Jadi aku dah beli tiket return Kabul, New Delhi, Kabul. Aku pun dah apply double entry visa untuk ke India ni. Ala-ala nak sampai dekat New Delhi ni, aku decide untuk explore bandar ni lah untuk beberapa hari. Di New Delhi ni aku tinggal bersama Syamsi dari couchsurfing.com. Jiwa aku ni memang suka untuk tinggal bersama orang tempatan. Pengalaman tinggal dengan orang tempatan ni memang sangat mengujakan aku lah. Aku akan tahu banyak cerita daripada mulut diorang sendiri tentang keadaan sebenar negara ni, masalah yang diorang hadapi dan juga cabaran dalam kehidupan diorang. Ia mengubah perspektif aku tentang pengembaraan. Jadi aku taklah bergantung 100% terhadap berita yang dikeluarkan oleh media massa. Syamsi bekerja sebagai online trainer. Dia juga boleh buat website, banyak ajar pasal marketing tools di internet lah. Dan Alhamdulillah Syamsi ni ialah seorang Muslim lah. Sebik saja tiba di lapangan terbang New Delhi, aku ambil metro untuk pergi ke tempat Syamsi ni lah. Dari lapangan terbang aku terpaksa bertukar-tukar aliran metro sebelum sampai di Munirka, iaitu di mana flat Syamsi ni berada. Aku sampai agak awal dan terpaksa menunggu dia untuk habis kerja. Jadi aku jalan-jalan kat kawasan Sita dan berhenti kejap dekat ada Masjid Munirka. Dari Google Map tu tengok macam masjid besar, tapi bila aku pergi sendiri, ia hanyalah macam masjid kecil je, lebih kurang macam surau. Dan ada satu makam kecil kat situ. Jadi aku ambil kesempatan untuk solat jamak kasar lah kat situ. Di India ni humidity dia tinggi berbanding di Afghanistan. Cuaca panas terik dan aku pun dah start berpeluh-peluh lah, memang basah lenjun. Sementara menunggu sampai sini, aku lepak kejap dekat subway, minum-minum air, makan kejap. Aku makan sikit sekadar untuk mengalas perut. Dan tak lama kemudian Syamsi pun sampai. Dia bawa aku pergi ke flat dia ni. Dari kawasan luar flat dia ni ada macam restoran, ada kedai-kedai kecil, ada kedai motor lah, kedai telefon, kedai buku. Dan dia akan masuk satu lorong kecil. Dan dekat lorong-lorong kecil ni ada macam pasar kecil lah. Ada orang jual-jual makanan, orang jual buah, dan ada banyak simpang-simpang yang sangat mengelirukan lah. Aku kena ingat semua jalan ni sebab nanti aku akan keluar masuk ke kawasan flat ni. Sebab pada waktu siang selalunya aku akan keluar berjalan, melawat kawasan-kawasan yang bersejarah lah, tempat-tempat yang menarik. Dan Syamsi ni akan pergi kerja. Jadi dia pesan kat aku, kena ingat kedai ni, kena ingat simpang ni. Okay, bila dah sampai rumah ni, aku kena naik tangga. Jadi sepanjang perjalanan dari luar nak masuk ke dalam simpang-simpang ni, masuk ke lorong-lorong ni, memang penuh lah orang. Orang lalu lalang, lepas tu ada motor lagi, ada tuk-tuk lalu, lepas tu dengan lecah air lah, bau-bauan tu jangan dikenang lah. Di flat ni berada di tingkat yang paling atas sekali, tingkat 5. Jenuh lah naik tangga sampai ke atas. Flat dia ni satu unit ada satu bilik dan juga ada satu ruang kecil untuk dapur. Bilik air dan juga shower berada di bahagian luar. Jadi kena kongsi dengan beberapa unit yang lain lah. Aku kalau nak mandi ke nak ke tandas kena keluar daripada bilik lah. Kadang-kadang ada orang lain tengah guna, kena beratur. Dan itulah cara hidup diorang. Aku tengok ada juga keluarga yang tinggal di unit yang sama lah, dengan keluasan yang sama, bilik satu saja, dengan ada anak 2-3 orang. Memang aku tengok memang bersidai macam tu je lah. Dan bila kita tengok daripada bahagian dapur, boleh nampak orang belah sana, boleh skodeng orang bawah, boleh skodeng orang atas. Jadi memang macam tu lah kehidupan di flat diorang ni. Jadi unit Syamsi ni memang dia tinggal seorang sajalah. Kadang-kadang dia kata ada kawan dia datang melepak, kadang-kadang datang tidur jugalah. Dan sebelah unit dia ni ada unit kawan-kawan dia, ada cousin dia sekali lah tinggal kat situ. Dan aku sangat terharu sebab Syamsi kata, Anwar, you can take my bedroom.
It is for you because you are my guest. Jadi dia memang bagi aku keseluruhan bilik dia tu untuk aku tidur. Aku tak sangka yang orang India Muslim ni memang baik-baik dan memang sangat tinggi hospitality mereka ni. Sewa untuk satu unit ni dalam $100 sebulan, termasuk api dan juga air lah. Dan start daripada malam tu dan malam-malam berikutnya, Samsei tidur di unit kawan dia ni lah. Tidur ramai-ramai bergelimpangan. Dan kadang-kadang dia akan masuk lah bilik dia ni untuk ambil barang, untuk pakai baju apa semua. Satu benda yang best kat India ni, kelajuan internet dia memang mantap lah, memang laju gila. Tapi nak register SIM card memang lambat. Lebih daripada 24 jam barulah SIM card korang ni boleh diaktifkan. Sebelum tu kena roaming dulu lah. Sepanjang masa aku tinggal dengan Samsei ni, dia akan belanja aku makan. Selalunya sekali ataupun 2 kali dalam sehari. Dia cakap yang dia memang kena layan tetamu sehabis baik, kerana tetamu ni membawa rezeki. Jadi rezeki tu bukanlah bermaksud hanyalah duit. Dan rezeki tu datang dalam bentuk kesihatan, rezeki tu datang dalam bentuk kesenangan dalam hidup. Rezeki ni boleh datang dalam pelbagai cara. Dalam Islam pun memang kita disuruh untuk memuliakan tetamu. Jadi apa yang aku makan, selalunya makan biryani kat kedai bawah tu. Kadang dia belanja chai, lepas tu makan roti naan. Memang sedap-sedap lah. Makanan kat sini semua daripada gerai-gerai tepi jalan je lah, kedai-kedai kecil. Macam kat Afghanistan tu, aku makan dekat rumah orang pun habis jadi bilik, sakit perut seminggu lebih kot. Mungkin sebab perut aku dah mula terbiasa dengan makanan-makanan dekat kawasan ni. Mungkin dah terbiasa dengan bakteria yang berada dalam air. Aku ada perasan juga yang bila aku jalan-jalan kat bawah kawasan flat dia ni, aku banyak jumpa orang-orang Cina tau. Tapi orang Cina ni dia cakap Hindi. Dan aku tanyalah Samsei, adakah mereka ni orang India ataupun orang Cina? Kata Samsei, mereka ni datang daripada Manipur. Manipur ni kawasan yang berhampiran dengan Myanmar dan juga Bhutan. Kulit diorang memang cerah-cerah lah, memang putih macam orang Cina. Tapi sebenarnya mereka adalah orang India lah. Dikatakan hampir 50% populasi dekat kawasan flat ni, dekat kawasan sekitar Munirka, adalah datang daripada Manipur. Jadi diorang ni banyak bekerja sebagai operator yang kat telefon tu, service center, dan dijadikan tempat ni macam asrama diorang lah. Jadi sebab tu dapat tengok macam banyak je lah geng-geng diorang ni. Samsei ni bagus orangnya. Antara pesan dia yang aku masih ingat adalah kita sebagai orang Islam kena kuatkan iman kita. Kita kena kuatkan foundation kita. Jangan jadi macam orang Islam di India, hanya pada nama dan juga hanya pada pakaian. Orang India ni dia suka pakai kurta. Macam wajib lah diorang ni pakai kurta. Dan mereka mengutamakan sembahyang Jumaat dan juga sembahyang Hari Raya. Jadi memang penuh lah masjid pada waktu tu. Tapi mengabaikan solat 5 waktu. Memang dalam lah nasihat dia ni. Ianya adalah satu fenomena yang biasa kita lihat, yang biasa kita dengar dekat mana-mana pun. Yang orang Islam ni kuantiti dia banyak, tapi kualitinya agak kurang lah. Dan kita kena sama-sama lah memperbaiki sedikit sebanyak apa yang terkurang tu. Sepanjang berada di New Delhi ni, aku ada jugalah ikut dia pergi kerja. Jadi dia akan jumpa klien-klien dia, buat presentation. Dia nak jual lah servis dia ni. Aku ikutlah, ada pergi mahkamah, ada pergi pejabat kerajaan, tengok bagaimana struggle-nya hidup dia ni. Sebab tu kita tengok banyak jugalah jutawan dan juga billionaire datang daripada India ni. Sebab mereka ni sangat berusaha gigih tanpa mengenal putus asa. Dan dia juga pernah share lah yang dulu perniagaan dia ni gagal. Dia buat kelas apa semua kan, tapi tak berjaya. Dia cakap duit tak cukup untuk rolling. Jadi itulah dia cakap dia terpaksa buat kelas-kelas online, private tutor apa semua kan, demi kelangsungan hidup. Yelah, nak hidup kan. Kesimpulannya aku memang boleh hidup lah dekat flat Samsei ni. Yalah sebab dia bagi aku satu bilik kan. Katil bantal dia bersih, tak ada bau ketiak ke bau pelik-pelik, tak ada lah. Dia memang orang yang pembersih lah. Tapi kalau tengok dapur tu memang tongkang pecah jugalah sikit-sikit. Dan kawan-kawan dia pun memang sangat bantu, sangat welcoming. Dan aku rasa kalau korang jumpa dia secara face to face, secara berdepan, korang akan suka dia. Dia ni memang seorang yang peramah. Ada saja yang nak dibualkan lah. Ada je dia akan tanya soalan-soalan macam mana kehidupan kita di Malaysia. Dan ternyata orang India Muslim sememangnya adalah orang-orang yang baik-baik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.